Okey, so kita baru 9.35, kita tunggu sekejap lagi. Dalam beberapa orang lagi baru kita start lah. So kalau macam untuk ahli-ahli group, kalau ada soalan apa semua boleh terus tanya dekat Zoom punya chatting. Kalau siapa-siapa yang tengok daripada Facebook Live boleh terus tanya dekat bahagian komen lah. Okay. Masih ingat kita dah boleh start lah kot. Ada 4 orang dah okey dah. Tapi yang sesi ni saya memang kekalkan dekat Facebook lah. Kalau macam nak tengok balik boleh tengok, tak ada masalah. Untuk ahli-ahli group pun saya memang ada buat recording, so boleh tengok balik. So kita start lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni. Seperti mana yang tuan-puan tahulah, actually kita punya sesi ni insya-Allah sekiranya Allah SWT izinkan, saya akan buat setiap seminggu sekali. Untuk diskusi ilmu saham ni saya dah sediakan lebih kurang dalam 30 tajuk. So hari ini adalah sesi yang ketiga lah. So tajuk yang ketiga, actually saya dah sentuh sikit dah sebenarnya tajuk ni pada sesi yang lepas. Kalau siapa-siapa perasan lah, saya ada beritahu kan. So kali ni saya nak kupas lebih detail sikit lah, okay? Lebih detail sikit berkenaan dengan saham-saham yang patuh syariah yang ada dekat Bursa Malaysia. Okay? So selamat datang kepada Zuhilmi, siapa ni, Muhammad Rozi, Amri, Riz, Zulaika pun ada. Okay. So okay. Dekat Zoom kita ada siapa? Dekat Zoom pun dah ramai dah. Saya tengok sekejap dekat Zoom kita ada Nazri. Ni bukan nama sebenar ni, Thor. Okay. So untuk tidak membuang masa, saya share sikit berkenaan dengan apa yang kita nak discuss pada malam ni lah. Seperti mana yang kita dah discuss pada minggu lepas, pada hari Isnin malam Selasa minggu lepas, saya ada sentuh berkenaan dengan saham-saham yang ada tersenarai dekat pasaran saham bursa. Okay. So antara saham-saham tersebut ada yang syariah dan ada yang tak patuh syariah. Dan yang tersenarai dekat pasaran bursa ni pun tidak semestinya saham syarikat tu sahaja. Ada dia punya, kita panggil sebagai derivatif, ada dia punya anak saham, ada dia punya loan stock, preferred stock dan macam-macam. Okay. Ada warrant, anak saham tu nama dia warrant lah. Okay. Dan warrant pula ada warrant yang apa ni, yang dikeluarkan oleh bank, ada warrant yang dikeluarkan oleh syarikat. Tapi yang tu saya belum lagi discuss secara detail lah. Kita cuma tengok nama-nama syarikat-syarikat sahaja yang tersenarai dekat bursa. Seperti mana yang kita dah discuss sebelum ni, antara syarikat-syarikat yang popular kan, yang ada dekat bursa macam contohnya kalau kita selalu pergi pos laju kan, ataupun pergi post office untuk hantar parcel ataupun renew lesen dan sebagainya, beli stamp ke kan. Sekarang ni dah jarang dah orang beli stamp, tapi masih diperlukan lah. So sebenarnya kita boleh memiliki sebahagian daripada syarikat Pos Malaysia Berhad. Okay, nama dia adalah Pos Malaysia Berhad. So kita boleh memiliki sebahagian daripada syarikat tersebut melalui pegangan saham. Macam mana cara dia? InsyaAllah saya akan kupas pada tajuk yang keempat yang akan datang lah. So tajuk yang keempat, saya share sikit lah dia punya PowerPoint dia. Saya share screen lah. Okay. So saya buka sikit PowerPoint yang saya dah sediakan sebelum ni. Okay. Antara syarikat-syarikat yang tersenarai dekat bursa ni sebahagian kecil sahajalah. Seperti mana yang saya cakap tadi, Pos Malaysia adalah salah satu daripada syarikat yang tersenarai dekat bursa. So selain daripada tu, kalau sekiranya tuan-puan selalu naik flight AirAsia kan, so kita pun boleh menjadi sebahagian daripada shareholder ataupun pemegang saham syarikat AirAsia kan. So macam kalau orang tanya syarikat AirAsia ni, kita yang punya sebenarnya. Walaupun beli satu lot pun sebenarnya dah dikira sebagai pemegang saham lah. So nanti kalau apa ni, dalam sesi yang akan datang saya akan terangkan lebih detail lah apa maksud satu lot, apa maksud satu unit. Dia ada perbezaan tu sebenarnya. Kalau dulu saya dengar lah kan, dulu orang cakap satu lot
pembelian bersamaan dengan 1000 unit saham dululah. Tapi sekarang ni satu lot pembelian bersamaan dengan 100 unit saham sahaja. Okay. So nanti kita akan kupas lebih detail dalam topik yang akan datang. So pada malam ni saya nak perdetailkan sedikit sahaja berkenaan dengan status patuh syariah saham-saham yang ada dekat Bursa Malaysia. So seperti biasalah, setakat ni saya punya suara jelas tak? Boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, boleh komen sikit. Lepas tu slide yang saya tunjuk ni nampak tak? Kalau tak nampak boleh komen sikit. Oh, dah makin ramai dah. Kamar Arifin, Fairul, Ridwan, Afif pun ada. Apa ni? Afif, Waalaikumsalam. Kamal Mahazir. Kalau boleh, okey jelas. Okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. So, saya memulakan diskusi pada malam ni dengan sepotong hadis Nabi SAW. Jadi saya petik daripada kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. So, kalau siapa-siapa yang pernah belajar lah kan, biasanya dekat surau-surau ada ustaz mengajar kan, kitab hadis 40 ni. So, salah satu daripada hadis yang terkandung dalam kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi adalah berkenaan dengan status halal dan haram. So saya baca sikit lah kan. Ini hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Panjang sikit hadis ini. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hami ala wa inna hamiyallahu muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sadaqa Rasulullah rawahul Bukhari wal Muslim. Panjang sikit, putus nafas saya. Okey, hadis yang ke-6 maksud dia daripada Abu Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang, jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu pun terang dan jelas. Dan di antara keduanya halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat, yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Okey, hadis Al-Bukhari nombor 52, Muslim 1599, Abu Daud nombor 3329, 3330. Tapi malam ni bukan kelas hadis lah. Malam ni saja nak sentuh sikit je berkenaan dengan kenapa kita nak begitu particular, kenapa kita nak betul-betul jaga status pembelian. Kita nak pastikan kalau kita nak beli saham tu, kita nak pastikan saham tu patuh syariah. Kenapa? Sebab inilah anjuran daripada Nabi SAW supaya kita clear. Kalau nak beli, pastikan ianya halal. Okay? Macam kadang-kadang kan, saya bukan nak condemn siapa-siapa lah. Kadang-kadang kalau kita yang baru-baru terlibat dengan pelaburan ni, kita try macam-macam. Kadang kita pergi beli pelaburan A, pelaburan B, pelaburan C kan, pelaburan F kan, ataupun C, dia dimulai dengan C kan. So ada banyak jenis pelaburan, tapi kita kena jelas dulu. Pertama sekali kita kena jelas status dia macam mana. Kenapa? Sebab apa tujuan kita melabur sebenarnya? Kita kena tanya diri kita balik. Apa tujuan kita melabur? Tujuan kita melabur adalah pertama sekali sama ada kita nak gandakan duit pelaburan kita, ataupun kalau macam kita ada extra money,
kita nak gandakan duit tersebut, yang mana kita boleh gunakan duit tersebut mungkin nak bagi makan minum kan dekat dekat ahli keluarga kita kan, nak bagi wife, nak bagi anak-anak, nak bagi adik-beradik kita. Mungkin kalau ada rezeki yang lebih Allah bagi, mungkin nak bagi mak ayah kita kan. Kalau untung besar daripada pelaburan tu, mungkin bawa boleh pergi umrah dan sebagainya. Tapi kita kena tanya balik, duit tu kita nak sumber yang macam mana? Kalau sekiranya kita tak teliti, sebab pelaburan ni terlampau banyak, macam-macam ada. Ada yang sekelip mata jika macam kita buka je komputer terus boleh tekan-tekan dah boleh profit and loss. Kadang ada sampai 24 jam open kan, sampai 24 jam boleh jual beli. Tapi adakah status dia halal? So kalau kita tak nak susah untuk mengkaji status halal ataupun tak halal, pasaran saham ni sebenarnya memang dah jelas dah. Kita ada badan yang kita panggil sebagai Syariah Advisory Council, satu badan yang memantau status syariah sesuatu saham-saham syarikat, dan dari situ kita dah confident dah sebenarnya. Kalau badan penasihat syariah ni salah, tanggungjawab menentukan halal haram tu sebenarnya bukan terletak pada kita dah. Badan tersebut yang bertanggungjawab. So kita follow je apa yang telah ditentukan oleh mereka. Okay? So sebab apa yang masuk dalam badan kita, sama ada makanan ke minuman ke, dia akan menjadi darah daging. Kalau macam darah daging tu datang daripada sumber yang haram, seperti mana yang saya pernah dengar sebelum ni lah, apa yang kita pergi belajar kan dekat kuliah maghrib dan sebagainya. Maksud dia macam ni, kullu lihmin nabata mimma lil haram wan naru aula bih. Maksud dia lebih kurang setiap daging yang tumbuh daripada harta ataupun harta benda yang haram, api neraka lebih layak baginya. Itu bunyi macam kasar sikit kan. Tapi itulah realitinya macam itulah. Kalau kita tak jaga yang mula-mula sekali tu, apa dia punya status pelaburan tersebut, walaupun kita hebat macam mana sekalipun dalam pelaburan tersebut, dah boleh digelar sebagai sifu dan sebagainya, still kalau dari awal lagi benda tu dah tak syariah, dia akan jadi panjang lah cerita dia macam tu lah sebenarnya. So saya amat-amat menekankan, tak kisah sebenarnya nak pilih apa saja pelaburan, janji dia ada status syariah dan kita yakin pelaburan tersebut. Okay. So suara pecah-pecah. Yang lain dengar suara saya pecah-pecah ke? Macam Ella and the band ke macam mana? Jelas. Mungkin mikrofon kot ataupun speaker kot pecah. Okey. Satu lagi apa yang saya belajar lah. Saya ada discuss juga dengan Ustaz ni. Ustaz ni memang selalu ada mengajar jugalah dekat kuliah maghrib. Dia adalah salah seorang daripada tenaga pengajar bahasa Arab. Dia cakap kan, maksud al-qalbu bukan hati. Maksud al-qalbu ni refer kepada jantung ataupun heart. Kalau bahasa English dia heart. Kalau bahasa Melayunya adalah jantung. Itu nantilah kalau ada masa kita discuss panjang lah. Okay. Apa yang saya nak cerita malam ni adalah sebenarnya SAC ataupun Syariah Advisory Council, dia dah keluarkan satu macam laporan lah, satu report every time. Setiap 6 bulan sekali mereka ada bersidang, dan dalam perbincangan mereka ada menetapkan status-status syariah sesuatu counter setiap 6 bulan sekali. So maksudnya dalam setahun akan ada 2 list yang akan dikeluarkan oleh SAC ataupun Syariah Advisory Council untuk menentukan manakah syarikat yang masih lagi kekal sebagai syarikat yang patuh syariah dan manakah syarikat yang dah terkeluar daripada senarai syarikat yang patuh syariah. Dan seperti mana yang kita dah pernah discuss sebelum ni kan, dia ada beberapa kriteria lah yang digunakan untuk menentukan sama ada syarikat tersebut patuh syariah ataupun dah tak patuh syariah. So mungkin kalau siapa-siapa yang belum pernah baca report yang dikeluarkan oleh SAC ni, mungkin saya ambil masa sikit bersama tuan-puan, kita go through one by one, kita tengok apakah kriteria yang digunakan oleh SAC untuk menentukan tahap syariah sesuatu counter. Okay? Kita go one by one, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okay. So, dia ada beberapa tanda aras. Ini agak-agak educational sikit lah, tapi kita tengok lah. So,
tak ada aras berdasarkan aktiviti perniagaan. Ataupun kalau siapa-siapa yang ingat masa second discussion kita hari itu kan, saya bagi tahu salah satunya adalah core business. Okay, mungkin saya boleh buat dekat sini lah. Syarikat punya core business. Okay, bahasa Englishnya adalah core business. Core business ni adalah perniagaan utama ataupun perniagaan dasar pula. Dia punya core lah, dia punya teras kepada perniagaan syarikat tersebut. So, sumbangan daripada aktiviti yang tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan ni grup. Ini pun saya kena explain juga ni. Saya explain sikit lah. Dia macam ni tau. Terdapat banyak syarikat-syarikat kan yang ada dekat pasaran saham. So, kadang-kadang sesebuah syarikat ni, contoh saya ambil yang syarikat ni adalah syarikat A Berhad. Okay? Kita ambil mudah je lah. Sini kita letak B Berhad. B Berhad. Yang ni kita letak C Berhad. Okay? So kadang-kadang syarikat ni, setiap satu syarikat tersebut memang dah tersenarai dekat pasaran saham dah sebenarnya. Tapi most of the time, syarikat-syarikat ni dia berada di bawah satu grup. Okay? Satu grup dipanggil sebagai grup apa ni, mother company, macam itulah. Grup holding. Grup holding lah kat sini. Okay? Satu grup. So, ada satu grup tu, dia panggil kumpulan kan, kumpulan satu grup. So, even syarikat yang kontrol, syarikat yang memiliki syarikat-syarikat yang duduk dekat bawah tu tersebut pun boleh tersenarai dekat pasaran saham juga. Macam tu. Okay? Lebih kurang macam ni lah. Sebagai contohnya adalah grup grup macam mana saya nak cakap, grup Asia lah. Kita ambil Asia lah. Asia. Contoh lah kan, contoh. Tak betul salah ni lain cerita. Tapi lebih kurang lah saya nak bagi contoh. Asia, dia ada satu syarikat sini, Asia Berhad. Okay? Asia Berhad. Asia Berhad ni yang domestic flight lah kan, domestic flight Sabah ke Sabah Sarawak, Sarawak ke Semenanjung, Sabah ke Semenanjung ke Sarawak, Kelantan ke KL, KL Kelantan, Johor, semua seluruh Malaysia lah dipanggil flight domestic, domestic flight. And then ada juga Asia X. Lepas tu ada juga Tune kan. Tune. So di bawah mother company tu dia ada anak syarikat. Dan setiap anak-anak syarikat ni pun tersenarai dekat Bursa Malaysia. Okay? Dia pun berhad juga. Dia pun tersenarai dekat Bursa Malaysia. So, mother company ni kadang-kadang dia tak ada bisnes lain. Dia cuma jaga bisnes yang ada dekat bawah-bawah dia. Actually, lagi mudah macam ni lah. Kalau siapa-siapa yang tahu berkenaan dengan Warren Buffett, saya bagi contoh macam ni. Kalau Warren Buffett kan, macam ni, saya ni. Siapa tahu Warren Buffett punya company, Berkshire Hathaway kan? Ini Warren Buffett punya company, Berkshire Hathaway. Ada Warren Buffett punya company ada apa? Ada Coca-Cola. Okay? Dia beli syarikat Coca-Cola. Okay? Dia beli syarikat Coca-Cola. Ada Geico. General Insurance. Geico. General Insurance Company. Okay, General Insurance Company, Geico. Ada syarikat Gillette. Okay, Gillette. So, semua syarikat-syarikat ni bernaung di bawah Berkshire Hathaway. Macam tu lebih kurang. So, dia ada beberapa cara untuk sesuatu syarikat yang dipanggil sebagai mother company ni ataupun ketua kumpulan lah kan, untuk memiliki syarikat-syarikat yang ada kat bawah dia. So biasanya dia akan melalui satu proses yang dipanggil take over lah. Okay? Sama ada merger ataupun take over. Biasanya dia melalui proses take over lah. Take over ni maksudnya syarikat besar beli saham-saham syarikat kecil yang juga tersenarai dekat pasaran saham dan dia memiliki lebih daripada biasanya 51% ke atas lah kan. So dia dah memiliki syarikat tersebut. Macam itulah. So apa yang berlaku dengan macam tabung haji kan, dia ada anak-anak syarikat, dia ada tabung haji plantation,
tabung haji properties, apa semua dekat bawah-bawah tu kan. Itu dia punya anak-anak syarikat lah. Okay. So, kenapa saya terangkan benda ni adalah kerana dekat sini, dia punya tanda aras 5%. Okay, tanda aras 5%. So, berdasarkan SAC, apa yang SAC ni Syariah Advisory Council, apa yang SAC dah senaraikan, dah gariskan sebagai panduan adalah macam ni. Sekiranya, okay, aktiviti-aktiviti tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan ni yang ni lah, yang saya terangkan tadi tu, yang dekat ni, yang atas sekali tu kan, dipanggil kumpulan, a group, okay, group. Kepala group dan di bawah dia tu adalah a group of company. So dipanggil satu group lah, okay. Tu secara ringkas je lah, actually tak berapa betul sangat sebenarnya contoh tu, tapi dapat idea tu kan kat situ kan. Okay. Keuntungan sebelum cukai kumpulan sesebuah syarikat akan dikira dan dibandingkan dengan tanda aras aktiviti perniagaan yang relevan seperti berikut. Tanda aras 5%. Tanda aras 5% diguna pakai bagi perniagaan atau aktiviti berikut. Perbankan ataupun pinjaman konvensional, insurans konvensional, perjudian, arak dan aktiviti berkaitan dengannya, babi dan aktiviti berkaitan dengannya. Setengah orang tak suka perkataan babi kan, khizir lah. Makanan dan minuman yang tidak halal, hiburan yang tidak patuh syariah, tembakau dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan, pendapatan faedah daripada akaun instrumen konvensional termasuk pendapatan faedah yang diterima berikutan daripada keputusan mahkamah dan penimbang tara. Ini kena tanya lawyer lah. Dividen daripada peraturan tidak patuh syariah, aktiviti lain yang diputuskan sebagai tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan oleh MPS. Okay? MPS ni SAC lah. Ni kejap lagi. Bagi perniagaan aktiviti yang disenaraikan di atas, yang ni, sumbangan daripada perniagaan ataupun aktiviti tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan, yang ni, kumpulan ni, daripada bawah ni dia naik ke atas kan, daripada revenue kan, mesti dia akan naik ke atas. Sebab apa-apa yang dihasilkan oleh anak syarikat kan akan pergi kepada mak syarikat tu lah kan. Aktiviti-aktiviti yang diputuskan, okey, sampai mana dah tadi? Sumbangan daripada perniagaan aktiviti tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan atau keuntungan sebelum cukai kumpulan sesebuah syarikat mestilah kurang daripada 5%. Maksudnya secara ringkasnya saya boleh buat macam ni. Sekiranya macam contoh yang kita discuss minggu lalu lah, okey, dia macam ni. Contohnya nak lebih senang, katakan ini adalah syarikat tabung haji. Okey. Di bawah syarikat tabung haji ni ada anak-anak syarikat kan, anak-anak syarikat. Kita buat bulat-bulat lah, okay, mudah sikit nak nampak kan. So ada anak-anak syarikat. So anak-anak syarikat ni dia ada dia punya bisnes dia sendiri kan. Saya ambil masa sikit kan, kita buat macam ni. So kita letak kat sini TH. So sini mungkin ada plantation. Besar pula tulisan dia ni. Kita kecilkan sikit. Okey. Tarik sikit. Okey. Ada soalan tak? Ya. Cuma ada soalan ni. Suara sedap macam DJ. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Plantation, lepas tu dia mungkin ada properties kan. Ni saya tak berapa tahu sangat, tapi kita assume je lah, kita just anggap je. Mungkin ada perladangan, okay? Perladangan. So, ni contoh saya bagi minggu lepas ni sebenarnya. Contoh lah kan, contohnya ada perladangan ni. Ada perladangan ni, tabung haji ada bela apa? Mungkin ada bela lembu, kambing kan, itik, ayam dululah. Ayam, itik, ikan kan, dan lain-lain. So katakanlah disebabkan ada demand, so ada juga orang nak makan babi. So katakanlah, ini minta maaf lah katakan. So adalah sikit lah, sebahagian kecil sahaja. Sekiranya yang ini, saya merahkan dia sebab sensitif ni, saya merahkan dia. Sekiranya dia menyumbang tidak lebih daripada 5%, okey, tidak lebih daripada 5% kepada
keuntungan sebelum cukai, Mother Share Tabung Haji, panel SAC ni, Syariah Advisory Council masih lagi meletakkan syarikat tabung haji ni sebagai patuh syariah. Okay. Dia punya reason dia adalah sekiranya kita nak terlampau strict, okay, kalau sekiranya nak terlampau strict, kurang daripada 5% kena buang daripada status patuh syariah. Ini akan boleh menyebabkan syarikat-syarikat patuh syariah yang ada dekat bursa akan jadi kecil. Maksudnya akan jadi kecil lah, maksudnya kurang daripada, kalau sekarang ni kan daripada 900 lebih syarikat, almost 80% kan yang patuh syariah. Dan kalau boleh, memanglah nak sampai 100% patuh syariah kan. Tapi kalau kita terlampau rigid, dia boleh menyebabkan jumlah saham-saham yang patuh syariah ni jadi makin kurang. Okay? Bila makin kurang, peluang untuk Muslim ataupun pelabur-pelabur Islam, Muslim kita lah kan, untuk melabur di dalam pasaran saham jadi kecil lah. Maksudnya pilihan tu dah berkurang. Dia mengurangkan satu cabang daripada cabang bisnes atau perniagaan halal yang ada dekat negara kita. So rugilah. Okay, rugilah. Orang lain boleh jual beli, tak kisah halal ke haram, semua bedal kan. Tapi kita yang nak jaga halal dan haram ni, tiba-tiba peluang kita sempit. Jadi dah rugi dekat situ. Okay? Jadi inilah yang digariskan oleh SAC, Syariah Advisory Council. Maksudnya dia dah senaraikan sekiranya pendapatan daripada yang tak halal tu kurang daripada 5%, masih lagi dibolehkan. Adalah dia punya syarat-syarat lain dia tu, tu yang kena tanya yang lebih pakar lah. Okay, saya cuma share apa yang di-share secara public. Okay, mungkin ada yang tanya, mana nak dapat ni? Okay, mana nak dapat laporan ni kan? Actually simple. Okay, kita pergi dekat laman web. Okay, pergi dekat laman web. Tekan je senarai saham patuh syariah 2020. Okay. So dah ada dah kat sini. Ada list dekat SC www.sc.com.my. SC ni Suruhanjaya Security lah. Okay. Security Commission. List of Syariah Compliance Security by Syariah Advisory Council. Okay. Tu. So tak perlu susah-susah kita nak cari satu persatu, list tu dah ada dah. Okay, kejap lagi saya akan go through one by one. So kita just perlu ingat every 6 month, setiap 2 kali setahun akan ada perubahan. Okay, 6 bulan sekali lah SAC akan meeting, dia akan tapis. Mana-mana syarikat yang masih lagi patuh syariah dia akan kekalkan, mana-mana syarikat yang dah ada perubahan dia akan ubahlah kat situ. Okay. Okay. Boleh setakat ni? Okay. So kita pergi yang kedua. Okay. Yang ni boleh setakat ni boleh faham. Kalau tak faham insya-Allah boleh tanyalah. Okay. Saya tengok kok ada soalan. Okay. Setakat ni tak ada lagi. Tak apa, nanti insya-Allah lepas ni saya buka sesi soal jawab lah. Tapi bukan maksudnya saya ni pandai sangat, tapi apa yang kita boleh share, kita share. Okay? Ilmu ni kalau kita tak kembangkan, dia akan statik lah. Dia macam air kan. Kalau air tu berada dalam kolam, okay? Air tu dia lama berada dalam kolam. Dia dah jadi macam satu takungan dan dia tak mengalir. Tak mengalir masuk, tak mengalir keluar. So lama-lama apa akan jadi dengan kolam tersebut? Dia akan naik fungus, alga, apa semua sekali, dia akan jadi busuk lah. Air tu akan membusuk, berbau dan tak sesuai untuk digunakan. Beza dengan air yang ada sumber air masuk dan ada sumber air keluar. So dia akan jadi sentiasa fresh and running. Sebab kalau macam siapa-siapa yang pelihara udang kan dia nak air yang jernih dan fresh kan. Kalau air tu tak fresh, tak ada sumber air masuk, tak ada sumber air keluar, udang tu mati. Macam itulah. Begitu juga dengan ilmu. Kalau apa sahaja ilmu pengetahuan yang kita ada yang bermanfaat lah kan, yang bermanfaat, kalau kita dapat ilmu tersebut dan kita share kepada orang lain dan orang tu pun sampaikan kepada orang lain, dia akan berkembang. Dia akan berkembang dan kita doa semoga memberi manfaat lah, akan jadi salah satu daripada saham kita di akhirat nanti. Okey. Kita tengok yang kedua, tanda aras 20%. Yang ni saya ada kupas yang minggu lepas, cuma kupasan tu tak detail sangat. Saya just sentuh secara general je. So kali ni kita pergi detail sikit, kita tengok laporan dia. Tanda aras 20% ini diguna pakai bagi perniagaan ataupun aktiviti berikut.
jual beli saham oleh syarikat, pembrokeran saham, sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah, aktiviti lain yang diputuskan sebagai tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh MPS. MPS ni SSC lah, okey, Syariah Advisory Council. Majlis Permusyarakatan, Majlis Mesyuaratan Syariah. Okey, panjang sikit. So, bagi perniagaan aktiviti yang disenaraikan di atas, sumbangan daripada perniagaan aktiviti yang tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan yang tadi tu, mother of group tu kan, ada istilah dia apa, saya tak ingat lah nama dia, mother of company ke father of company, tak ingat. Kalau ayah ni kena ada mak, dia kena ada anak dia ke bawah. Kalau tak ada bapa, tak ada anak juga, macam tu lah. Okey. Atau keuntungan sebelum cukai kumpulan sesebuah syarikat mestilah kurang daripada 20%. Ini merujuk kepada, dia tulis dah kat sini, sumber yang tidak patuh syariah. Contoh, kita ambil contoh yang tadi lah, kita ambil contoh macam tabung haji ni kan. Sekiranya tabung haji ni ada beli saham, okay, tabung haji ada beli saham syarikat Genting. So tabung haji beli saham syarikat Genting dan hasil daripada saham tu, bila dia beli harga murah, lepas tu saham syarikat Genting tu naik tinggi dan tabung haji untung. Sekiranya keuntungan yang diperolehi daripada saham ini, dan kita tahu kan saham syarikat Genting ni tak patuh syariah kan, sebab Genting ni kan terlibat dalam gambling, alcohol beverages, hiburan-hiburan yang tidak patuh syariah, and then melibatkan perjudian kan. So saham dia memang status dia memang tak patuh syariah lah. Tapi sekiranya, ni kita bagi contoh je lah, so sekiranya ada pembelian oleh tabung haji sebahagian kecil daripada saham syarikat Genting, sekiranya perolehan daripada itu tidak melebihi 20%, tidak melebihi 20%, masih lagi SAC cakap tabung haji masih syariah. Maksudnya kita masih boleh belilah saham tabung haji tersebut, macam tu. Okey. Itulah, faham ya, insyaAllah faham lah. Dia simple je sebenarnya. Okay, and then ni kita pergi seterusnya, tanda aras nisbah kewangan. Bagi tanda aras nisbah kewangan, MPS mengambil kira perkara berikut: tunai ke atas jumlah aset, hutang ke atas jumlah aset. So tunai yang diambil kira ialah tunai ditempatkan dalam akaun dan instrumen konvensional, manakala tunai ditempatkan dalam akaun dan instrumen Islam tidak diambil kira. Okay, maksudnya kalau sekiranya tabung haji simpan duit dia dekat bank-bank yang tak patuh syariah yang mengamalkan riba, okey, berapa persen jumlah simpanan tersebut, berapa persen, dan dividen daripada simpanan tersebut ataupun interest tu berapa lagi persen dia, itu pun dikira oleh SAC lah. Dan hutang, okey, hutang pun kita ada discuss sebelum ni, hutang ke atas jumlah aset. Hutang yang diambil kira ialah hutang yang berteraskan faedah, interest lah kan, yang tak patuh syariah, riba lah. Manakala pembiayaan secara Islam ataupun sukuk tidak diambil kira, sebab kalau dia dah syarikat tu ambil loan yang Islamic loan, tak ada riba, okey, tak ada masalah, lepas je. Setiap nisbah di atas yang bertujuan untuk menilai riba dan elemen berteraskan riba dalam penyata kedudukan kewangan sesebuah syarikat mestilah kurang daripada 33%. Okey, kalau ingat yang slide yang sebelum ni, yang saya share sebelum ni, dia dah. Jadi kan, saya ada letak lebih kurang dalam 20 hingga 30% kan, actually 33%. Okey, itu kita dah nampak dengan jelas lah. Okey, mana tadi, ni. So kalau let's say ada hutang, syarikat tu buat hutang, and then hutang tu melebihi daripada 33%. Okey, so maksudnya syarikat yang membuat hutang tersebut boleh disenaraikan sebagai syarikat tak patuh syariah kalau sekiranya dia ambil hutang daripada bank ataupun mana-mana pemiutang yang dipanggil, orang yang bagi hutang tu tak patuh syariah, maksudnya ada riba dan interest, macam tu. Di samping kriteria kuantitatif 2 peringkat di atas, MPS juga mengambil kira aspek kualitatif yang melibatkan persepsi masyarakat umum atau image aktiviti syarikat dari perspektif pengajaran Islam. Okey, okey, apa lagi? SPAC, ni SPAC ni tak ada dah. Okay. Ini lain punya discussion ni. Okay. SPAC ni special, dia adalah syarikat yang ditubuhkan khas untuk mengambil alih syarikat
syarikat lain, SPAC ni. Contoh macam urus jemaah, urus harta berjemaah tu kan. Itu adalah sebagai salah satu contoh SPAC lah, syarikat yang diwujudkan khas untuk ambil alih syarikat-syarikat lain yang di bawah. Okay. Aktiviti perniagaan dicanangkan hendaklah patuh syariah. Keseluruhan hasil kutipan daripada penerbitan Taurat awam permulaan hendaklah ditempatkan dalam akaun Islam. Sekiranya hasil kutipan dilaburkan, keseluruhan pelaburan berkenaan hendaklah patuh syariah. Ini nanti ada topik lain berkenaan dengan SPAC ni. Okey, apa yang kita perlu lakukan sekiranya kita ada beli satu saham ni, katakan kita beli saham A. Okey, kita beli saham A. Kita beli baru je kita beli kan. Contoh kita beli bulan 7, sekarang 13 Julai. Kita beli 13 Julai. Okey, kita beli 13 Julai 2020. So, tapi tiba-tiba kita pegang syarikat A ni, tiba-tiba selepas SAC bersidang, okey, selepas SAC bersidang, SAC menetapkan bahawa syarikat A dah jadi tak patuh syariah. Tiba-tibalah kan. Jadi tak patuh syariah. So, apa yang kita nak kena buat? Okey, apa yang kita nak kena buat? Sekiranya kita ada pegangan saham dalam syarikat A tersebut dan dia dah jadi tak patuh syariah, kita kena terus jual saham syarikat A tersebut immediately. Okey, immediately. Sekiranya kita untung, hasil keuntungan tersebut kita boleh ambil sebab kita jual immediately, sebaik sahaja syarikat tersebut dah disenaraikan sebagai tak patuh syariah. Okey. Tapi apa yang berlaku sekiranya kita rugi? Okey. Saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. Sekiranya kita untung, kita jual saham A tersebut, duit tersebut boleh ambil lah. Okey, kita boleh ambil. Kita boleh ambil dan gunakan. Tapi apa jadi sekiranya rugi? Sekiranya duit kita kat dalam tu masih lagi rugi lagi. Okey, masa kita beli, contohnya kita beli harga RM1, tapi dia turun ke harga 70 sen ke 60 sen. Rugi kan? So, apa yang kita boleh buat? Berdasarkan apa yang saya belajar sebelum ni, apa yang saya faham, sekiranya kita mengalami kerugian and then tiba-tiba syarikat tersebut daripada patuh syariah menjadi tak patuh syariah, kita boleh tunggu harga saham syarikat tersebut naik balik. Kita boleh tunggu dalam bracket tunggu ni tak kisahlah berapa lama kan. Kita boleh tunggu sehinggalah dia mencecah balik harga modal yang kita masuk. Okey, katakan kita beli RM10,000 saham syarikat A. So dia turun dah jadi modal tinggal mungkin RM5,000, RM6,000 kan, rugi RM4,000. So kita boleh tunggu sehinggalah saham tersebut naik balik, mencecah harga yang kita beli tadi. Contohnya kita beli harga RM1 dan kita dapat balik modal kita RM10,000, kita jual. Okey, bila kita jual, kita hanya rugi kos brokerage lah. Okay. So syarikat broker akan charge lah brokerage fee. Tapi kita dapat balik modal kita and then dia macam kira okey lah, maksudnya duit tu kita dapat balik dan kita tak ada apa-apa kerugian dan tak ada apa-apa keuntungan. Sekiranya dalam situasi ketiga, tadi yang pertama kan, untung tak ada masalah, kita jual immediately, duit tu kita boleh ambil. Yang kedua, kita rugi, kita boleh tunggu sehingga saham tu naik balik, dapatkan balik modal kita, jual dan kita boleh ambil duit kita. Sekiranya tiba-tiba harga saham syarikat tersebut naik tinggi, daripada RM1 dia turun pergi 60 sen, kita rugi. Lepas tu kita tunggu dia naik jadi RM1.50. Tiba-tiba untung pula. Apa yang kita perlu buat dengan duit keuntungan yang 50 sen tu? Bukan 50 sen, maksudnya ayalah daripada RM1 naik ke 50 sen kan. Keuntungan tersebut bila kita dah jual, duit tu ada dekat kita lah kan, dah masuk dalam kita punya account. So kiranya keuntungan lah. Tapi sekiranya syarikat tersebut dah disenaraikan sebagai tak patuh syariah, dia macam ni. Saya buat lukisan lah sikit. So kita beli, katakan kita beli pada 1 Mei 2019. Okay, beli pada 1 Mei 2019. Lepas tu syarikat jadi tak syariah. Syarikat pun jadi tak syariah pada November 2019. Okey, tapi masa ni kita rugi. Okay, kita rugi. Masa ni katalah kita beli RM1 lah. Okey, beli harga RM1. And then harga drop. Okey, harga drop.
Harga drop ke RM katakan 60 sen. Banyak tu dia punya drop tu kan. So lepas harga drop, dah lah harga drop, lepas tu dah jadi tak syariah pula. So kita boleh tunggu kan. So kita pun tunggulah. Bila kita tunggu, tiba-tiba SAC buat dia punya keputusan, syarikat ni dah jadi tak syariah. Okay. Lepas tu kita tak jual lagi. Okay, kita tak jual lagi. Lepas tu macam ni syarikat jadi tak syariah pada November 2019. Lepas tu kita pun hold. Bila kita hold, tiba-tiba kita dah lama tak tengok kan. Kita terlepas 3 bulan katakan. November, Disember, Januari. Okay, Januari 2020. Harga naik jadi RM1.50. So kita dah terlepas berapa bulan. November dia jadi tak patuh syariah. Kita tak jual sebab kita rugi masa tu. And then kita tengok-tengok Januari tu harga naik ke RM1.50. Kita dah terlepas dah tarikh yang dia mula-mula jadi tak syariah tu sebab masa tu kita tak jual lagi sebab kita rugi kan. So apa kita nak buat? Sebab kita dah untung dah ni 50 sen ni kat sini. So yang 0.50 tu kita kena jual. Okay? Kita ambil balik modal kita. Katakan kita beli pada harga RM1, dia naik ke RM1.50. Yang kalau kita jual pada harga RM1.50, okay, yang RM1 tu kita ambil, okay, modal kita, modal asal kita. Yang untung 50 sen tu kita kena sedekahkan. Okay, kita kena sedekahkan. Maksudnya kita kena cucikan duit kita lah. Sebab sepatutnya dia tak patuh syariah. Kita tak boleh ambil duit tu. Okay. Dia macam tu lah. Yang ini kena sedekahkan. Saya buat macam ni. Sedekah lah. Yang ni boleh ambil. Macam tu lah. Actually. Untuk bersihkan duit kita. Okay. Dan kalau kita dah jual tu, kita dah lepas dah lah. Kita dah tak pegang dah saham yang tak patuh syariah. Yang sikit kita ambil 50% tu kita sedekahkan. So dah release dah, tak ada apa-apa dah. Okay. Inilah. Ini je lah actually saya terangkan ni lah. Sekiranya kita dapat dividen apa semua sekali, masa ni selepas dia dah tak patuh syariah tu dapat pula dividen dah lah, untung dapat dividen lagi. Semua yang selepas daripada tak patuh syariah tu, selebihnya daripada modal kita dah tak boleh ambil dah. Okay. Lebih daripada modal kita kena sedekahkan. Kalau modal tu kita boleh ambil balik modal kita. Okay. Macam tu je lah. Okay. So ni ada daripada SAC pun ada bagi tahulah kan, advice apa kita nak buat. So boleh bacalah. Actually laporan ni just download je. Okay, download je daripada laman web security, and then kita boleh baca balik. Okay, so saya share sikit saham-saham yang baru disenaraikan patuh syariah. Actually yang ni saya tak sure yang ni senarai bila. Tapi ni contoh je lah. Contoh-contoh macam mana SAC senaraikan saham-saham yang berubah status dia daripada patuh syariah, daripada tak syariah, daripada syariah menjadi tak patuh syariah. Okay, macam ni. Ini adalah senarai security yang baru diklasifikasikan sebagai security patuh syariah. So ini yang bila ni, daripada ini yang November 2019 hari tu. Sepatutnya dah ada yang list baru dah ni. Saya ambil yang ni yang lama punya laporan. Okay. Maksudnya sebelum ni dia tak syariah, tiba-tiba dia dah jadi syariah. So macam inilah senarai yang dikeluarkan. Advanced Information Marketing, AE Multi Holding, Asia, AME, Caring Informasi, Country High, Dinans, Ecobill dan lain-lain lah. QES, Parlo, Paragon, MTAG Group. Dia macam tu. So dalam pasaran saham ni memang kita kena alert. Okay. Selepas keluar je SAC punya list, kita kena tengok adakah berlakunya perubahan status syariah saham tersebut ataupun tak. Sekiranya tak, okey, kita boleh hold. Sekiranya ada perubahan, kita kalau kita rugi kita boleh hold sehinggalah dapat balik modal. Sekiranya lepas tu kita tak jual-jual tapi dah untung banyak, kita kena sedekahkan bahagi keuntungan, ambil modal kita sahaja. Kalau ada dividen dan sebagainya pun kena sedekah jugalah. Okey.
So itu secara ringkasnya macam itulah. So kalau tak patuh syariah daripada syariah jadi tak patuh syariah pun ada senarai juga. Okay, macam ni ASB, Alcom, MCOP, AYS dan lain-lain ni dia memang ada perubahan lah. Okay. So even SAC dah pergi secara detail, dia pergi macam ni. Kita boleh tengok syarikat-syarikat yang berada dalam sektor apa. Okay. Contoh macam ni. Dalam sektor barangan pengguna dan perkhidmatan, bilangan security yang patuh syariah, SAC dah listkan dah ada 139. Jumlah, yang ni number of syariah compliant security. Okay, jumlah dia 194 yang peratusan yang patuh syariah adalah 72%. Daripada 194, 139 patuh syariah, yang selebihnya tak patuh lah. Okay. So maksudnya total keseluruhan 696 syarikat yang patuh syariah daripada 900 syarikat. So sebanyak 77%. Kalau kita bundarkan dia jadi 80% lah. Okey. 80% syarikat-syarikat yang patuh syariah. Jadi tak ada alasan lah kalau kita terbeli syarikat yang tak patuh syariah tu. Itu mungkin silap kita lah. Mungkin salah tekan ke, tak perasan dia punya dia punya simbol yang patuh syariah tu ke sebagainya. Okey. So nanti insya-Allah kalau ada masa nanti saya akan tunjuk yang ni berkenaan dengan platform ni. Tapi yang ni pun saya ada share juga dalam sesi live berkenaan dengan platform familiarization kan. So dekat platform ni pun kita dah tahu dah sebenarnya kalau saham-saham yang patuh syariah dia ada tanda bulat kecil kat atas tu. Okey, dia ada tanda bulat kecil. Kalau kita nak tahu lebih detail kita just klik right click yang dipanggil right click. Pergi dekat bahagian information, general info, dia ada tulis kat sini. Mana dah patuh syariah ni. Dekat kalau nampak saya punya mouse ni kan. Syariah, yes. Kalau dia tulis yes tu maksudnya patuh syariah lah. Okay. So, itulah. Itu sedikit perkongsian pada hari ini. Nanti kita pergi kepada tajuk yang akan datang. Tajuk yang akan datang nombor 4. Bagaimana untuk mula membeli saham-saham syarikat di bursa. Ini tajuk ni tajuk yang penting lah sebenarnya kan. Sebab kita dah tahu dah peluang yang ada untuk kita beli saham-saham yang halal dan patuh syariah ni ada. So macam mana cara dia? Okey, macam mana cara dia? So cara dia itulah yang nanti saya akan share insya-Allah kalau diizinkan. Okey, sebelum saya tangguhkan sesi pada kali ini, ada soalan tak? Ada soalan tak? Sebab topik ni macam tak adalah heavy sangat kan, dia macam agak general. So saya ingat mungkin tak ada apa sangat kot nak ni, tak ada apa sangat. Kalau dah masuk topik technical analysis tu, tu nantilah kan. Macam mana macam mana saya nak jawab ni? Saya tanya di next macam mana BGTech macam mana, BTech macam mana, JFTech macam mana, FP Group macam mana kan. Nanti banyaklah soalan-soalan macam tu kan. Opcom macam mana, Ewin macam mana. Nanti insya-Allah kita akan sampai ke tahap tu lah nanti insya-Allah. Okay. Tapi perlahan-lahan kita step by step sebab pasaran saham ni dia terlampau luas. Kalau kita tak go through step by step kita akan lost. Okay, kita akan lost. Okay, so ahli-ahli grup EZP, secret group ni ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, dalam Facebook ada soalan tak? Kalau siapa-siapa yang baru join kita punya sesi diskusi ni, kalau macam tertinggal yang peringkat awal-awal tu boleh tengok balik lah. InsyaAllah saya just saya letak je dekat saya punya Facebook page. So nanti boleh tengok balik. Okay. Satu lagi, sebelum saya lupa, kalau sekiranya ada soalan berkenaan dengan nak buka akaun ke dan sebagainya ataupun nak tanya, mungkin ada satu dua soalan nak tanya, boleh terus tanya dalam saya punya grup Telegram, saya punya grup public Telegram. Saya share dekat bahagian komen dekat Facebook page ni. Just klik je link tersebut, terus tuan-puan akan masuk ke dalam saya punya grup public Telegram saya tersebut. Okay. So kalau ada soalan nak tanya dalam grup tu pun tak ada masalah. Kalau nak share link
grup public Telegram ni kepada rakan-rakan pun tak ada masalah. Okay, so saya ingat sampai situ je. Kita InsyaAllah kita kalau ada rezeki umur panjang, insyaAllah kita sambung lagi dalam sesi yang akan datang. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.